على الأزهر. يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين يا الله، مشتاق لناسها الطيبين وديما فيها مخلصين يا ما شاء الله. أزهر العلماء تقدر تقول ما تفاتنا، بدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana waftah alaina futuhal arifin kama fatahta ala anbiya'ika wa ala awliyaika wa ala ibadikas salihin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Wa ba'. Alhamdulillah, ini adalah perjumpaan pertama untuk kelas kita, kelas fiqh Syafi'i, pengajian anak-anak Melayu ataupun anak-anak Malaysia lah di Masjid Al-Azhar Syarif. Jadi kita akan, insya-Allah kita akan gunakan teks pengajian kita untuk pengajian fiqh mazhab Syafi'i ini. Kita akan guna matan Al-Ghayah wa Taqrib ataupun dikenali juga sebagai matan Abi Syuja'. Ini yang akan kita guna. Tapi sebelum kita masuk kepada kitab yang akan kita bincangkan, sebelum kita masuk dalam ilmu yang akan kita pelajari ini, kita akan buat beberapa muqaddimah. Kita akan sebut beberapa muqaddimah. Kita akan sebut beberapa maklumat yang penting sebelum kita masuk dalam pengajian ilmu kita ini. Dan insya-Allah kita akan ada sekurang-kurangnya 2 muqaddimah lah. Muqaddimah yang pertama yang kita akan cuba selesaikan malam ini adalah muqaddimah tentang pengenalan kepada ulum asy-syar'iyyah. Kita nak mengaji ni, kita nak mengaji fiqh. Fiqh ini termasuk dalam kategori ilmu-ilmu, nama dia ilmu syarak, ulum asy-syar'iyyah. Jadi kita akan buat pengenalan secara umum terhadap ulum asy-syar'iyyah ini. Kita nak kenal apa secara lebih kurangnya, secara sedikit sebanyak, apa ilmu tafsir, apa ilmu hadis, apa ilmu fiqh, apa itu ilmu usul fiqh, apa itu ilmu lughah, dan apa fungsi dia dan apakah kepentingan dia. Ini yang kita akan selesaikan malam ini. Yang belakang dengar? Tak dengar? Kita kuatkan sikit. Baik. Yang pertama yang kita kena faham sebagai orang Islam, baik. Sebagai orang Islam, kita semua mengucap 2 kalimah syahadah. Yang ni tolong ambil perhatian sedikit. Kita mengucap 2 kalimah syahadah. Yang pertamanya kita mengaku la ilaha illallah. Dan yang keduanya kita mengaku Sayyidina Muhammad SAW Muhammadur Rasulullah. Ini yang ada dalam ucapan 2 kalimah syahadah yang membezakan kita antara orang Islam dan juga bukan Islam. Kita tengok 2 kalimah ini. Yang pertamanya, asasnya orang Islam ni kita mengaku bahawa tidak ada Tuhan
tidak ada pencipta melainkan Allah SWT. Tidak ada pemilik, pencipta dan penguasa di alam ini melainkan Allah SWT. Ini asas pengakuan sebagai orang Islam. Ini asas beza kita dengan bukan Islam. Sebab tu nama Rasulullah SAW bawa, dia sebut salah satu mata pelajaran asalnya adalah ajaran At-Tauhid. At-Tauhid ni kita mengesahkan Allah Ta'ala, pengiktirafan kita kepada Allah Ta'ala sebagai pencipta. Ini jelas Yang kedua, bila kita dah mengaku bahawa alam ini ada pencipta dia dan alam ini ada pemilik dia, maka pastilah kita perlu duduk di alam ini bertepatan dengan kehendak dan juga perintah Tuhan punya alam ini. Jadi kita perlu kepada untuk tahu maklumat, nak tahu apakah yang dikehendaki oleh pencipta alam ini, pemilik alam ini daripada kita selaku makhluk yang menumpang duduk di dunia ini. Di situlah datangnya kesaksian yang kedua. Kesaksian yang kedua ialah kita mengaku bahawasanya Rasulullah SAW itu Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, orang yang makruf. Kita tahu tarikh lahir dia, kita tahu tempat mana dia lahir, kita tahu tempat mana baginda SAW duduk dan hidup. Orang itu nama dia Rasulullah. Ini pengakuan kedua sebagai Muslim. Kita mengaku Nabi Muhammad SAW itu sebagai Rasulullah. Dia itu sebagai Rasul. Rasul ni panggil, kalau bahasa kita ni kita panggil perantara. Orang yang bawakan maklumat kepada kita. Bawa maklumat daripada mana? Bawa maklumat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini asas sebagai seorang Muslim. Kita mengaku alam ini Allah Ta'ala punya, dan kita iktiraf alam ini mesti kita duduk bertepatan dengan kehendak Allah Ta'ala. Maka orang yang sampaikan maklumat itu, disebabkan kita tidak ada hubungan direct dengan Allah Ta'ala, manusia ni, yang ada hanyalah melalui perantaraan Rasul-Rasul. Jadi yang kedua, kita mengaku Rasulullah itu sebagai Rasul. Maknanya nak ambil maklumat daripada Allah Ta'ala ni, ambil daripada siapa? Ambil daripada Rasulullah SAW. Ini pengakuan yang kedua yang kena jelas, dan juga maknanya ni prinsip asasi sebagai Muslim. Daripada gabungan dua ini, gabungan antara persaksian bahawa Allah Ta'ala itu sebagai pencipta, sebagai al-ilah, pengakuan sebagai Rasulullah sebagai Rasul, yastalzim, dia membawa kepada kita percaya dan terima satu perkara lagi, ialah kita percaya bahawa kita menerima sesuatu daripada Rasulullah SAW. Apa yang Rasulullah SAW bawa kepada kita, gabungan dua syahadah ni membawa kepada, bila ada Rasul, kita ada, kalau kita bahasa mudah kita ada pemberi surat, kita ada orang yang sampaikan risalah, pemilik risalah tadi, dan ada orang tengah yang membawa risalah tadi. Mestilah timbul persoalan ketiga, apakah risalah tadi? Apa benda yang dibawa tadi? Inilah yang kadang-kadang ramai orang lupa, ataupun kadang-kadang ramai orang terlepas pandang daripada penyaksian dua kalimah syahadah tadi. Yang dibawa tadi ialah ad-din al-Islam. Apabila orang tanya kita apa yang Rasulullah bawa ad-din. Rasulullah bawa ad-dinul al-Islam, agama Islam. Dari sinilah tiga cabang tadi. Sebab tu dalam hadis, kalau kita dengar dalam hadis disebut zaqa ta'mal iman, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin SAW rasulah. Telah dikira, telah betul-betul masuk iman dalam jiwa seorang itu bila mana dia mengaku bahawa Allah Ta'ala sebagai pencipta, Rasulullah itu sebagai Rasul, dan juga Islam itu sebagai din, cara hidup yang dibawa oleh Nabi tadi. Maknanya ada hadis lain sebut, Rasul kata hatta yu'minu bima ji'tu bihi. Lebih kurang maknanya macam itulah. Sampailah dia beriman dengan apa benda yang aku bawa kepada dia. Bukan setakat mengaku Allah saja, bukan setakat mengaku Rasulullah. Dia mesti beriman juga dengan benda yang aku bawa. Benda yang Rasul bawa tu apa? Itulah nama dia ad-din. Okey. Bila kita bincang di sudut ad-din ini, kita nak tengok kandungan din tu tadi, kandungan ad-din. Apa benda yang Rasul bawa tadi, di sudut kita nak tengok detail satu persatu kandungan tadi. Kandungan tadi terpecah pada tiga lah. Yang ni yang kita selalu dengar dalam hadis,
hadis kedua daripada matan arba'in. Kita dengar selalu kita bincang hadis yang nama dia hadis Sayyidina Jibril. Yang pertama Rasul bawa bila dia tanya apa mal Islam, kemudian wa mal iman wa ma al ihsan. Ini 3 cabang ataupun 3 isi utama daripada ad-din ini. Yang pertama Rasul bawa al-iman, kita susun ikut iman dulu. Yang kedua Rasul bawa al-Islam. Islam ni bukanlah maksud agama Islam tadi. Islam ni maksudnya amalan-amalan praktikal zahiri ni, luaran kita. Dan yang ketiga Rasul bawa panduan disebut al-ihsan. Panduan disebut al-ihsan. Panduan untuk kita membentuk diri dan jiwa dan hati. Secara mudah fahamnya. Jadi agama tadi, ad-din yang dibawa oleh Nabi SAW ni tadi, dia bawa 3 isi utama. Yang pertama dia bawa isi al-iman, yang kedua dia bawa isi al-Islam, yang ketiga dia bawa isi al-ihsan. Ada panduan, kalau nak cara mudah nak faham, panduan iman ini panduan pembentukan pemikiran. Kita nak bentuk pemikiran dan juga kita nak bentuk pegangan hidup terhadap manusia. Ini fungsi iman tadi. Iman tak akan nampak apa dia punya, kita tak akan nampak satu persatu detail itu dalam badan kita. Dekat badan kita ni. Sebab benda tu duduk dalam otak dan juga dalam hati. Jadi kita sebut panduan iman ni panduan untuk membentuk pemikiran dan nak bentuk pegangan hidup manusia. Sebab tu dalam iman dia bincang beriman kepada Allah, percaya kepada Rasulullah. Prinsip kita orang Islam, kita percaya kepada Allah. Prinsip kita, pegangan hidup kita orang Islam, kita ada hari akhirat. Prinsip hidup kita sebagai orang Islam, kita ada percaya pada kitab Al-Quran. Prinsip hidup kita orang sekian hingga akhirnya. Itu bidang pertama daripada panduan yang dibawa oleh Nabi SAW tadi. Panduan al-iman. Bidang yang kedua yang dibawa oleh Rasulullah SAW ialah Rasul bawa panduan untuk beraktiviti di dunia ini. Rasul bawa panduan untuk beraktiviti di dunia ni. Kita nak hidup di dunia ni macam mana? Ada aktiviti individu, ada Rasul bagi panduan. Aktiviti dalam berkeluarga, Rasulullah bagi panduan. Aktiviti dalam bermasyarakat dan bernegara, Rasulullah bawa panduan. Aktiviti negara dan juga negara, Rasulullah bagi panduan. Hatta semua bidang lah. Apa saja aktiviti manusia di dunia ni, Rasulullah bawa panduan belaka. Yang ini yang masuk dalam kategori al-Islam tadi. Sebab tu Rasulullah sebut, bila Sayyidina Jibril tanya mal Islam, Rasulullah sebut apa? Yang pertama antashhadu an la ilaha illallah wa tuqimas salata. Kemudian apa? Sembahyang, puasa, zakat dan haji itu sebagai gambaran kepada baki, gambaran kepada semua saki-baki, panduan disebut aktiviti hidup manusia ini. Ini bahagian kedua yang dibawa oleh ad-din ini. Ini dia bawa oleh Rasulullah SAW. Bahagian yang ketiga yang disebut sebagai al-ihsan tadi ialah Rasulullah SAW selain pada bawa panduan pemikiran, selain daripada bawa panduan untuk beraktiviti, Rasulullah SAW bawa juga panduan untuk kita ini cara nak bentuk diri manusia ni, cara nak bentuk jiwa, cara nak bentuk hati dan cara nak bina manusia yang baik. Yang ni yang nama dia masuk kategori al-ihsan. Jadi daripada 3 ini, daripada 3 cabang ini ataupun daripada gambar rajah ataupun gambaran secara umum ni, daripada sini kita boleh tengok pecahan ulum asy-syar'iyyah ini. Daripada sini kita boleh tengok pecahan-pecahan ulum syar'iyyah. Mukadimah ini penting ya, pentinglah sikit sebab kita nak masuk mengaji. Jadi kita kena tengoklah macam mana pembahagian dia. Whiteboard ni kecil je. Kita tulislah juga. Kita nak bagi nampak, Yang pertama tadi kita ya Rabb. Yang pertama orang Islam kita percaya bahawasanya ada Allah. Boleh nampak kot yang belakang Yang belakang nampak kan? Buat-buat nampak lah. Yang keduanya, bila kita mengaku Allah SWT, kita mengaku sebenarnya yang keduanya Rasulullah. Rasulullah SAW datang kepada kita bawa ad-din. Setakat ni boleh clear tadi yang kita sebut tadi ni. Kita nak buat dalam bentuk rajah, nak bagi nampak faham. Okay. Ad-din ini kita sebut tadi pecah pada 3 cabang.
Cabang yang pertama, cabang al-iman. Cabang yang kedua, al-Islam. Dan cabang yang ketiga, al-ihsan. Boleh Okey. Yang kita kena faham, sahabat-sahabat, Rasulullah SAW sepanjang 23 tahun Rasulullah SAW hidup bersama sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in di Mekah dan Madinah. Dalam tempoh 23 tahun itu, Rasulullah SAW isi aktiviti harian sahabat-sahabat tadi dan didik sahabat-sahabat tadi. Yang pertama, didik dengan benda yang bentuk pemikiran mereka dan bentuk pegangan hidup mereka. Dan dalam 23 tahun itulah juga Rasulullah SAW isi dan juga didik sahabat-sahabat tentang cara beraktiviti di dunia ni. Cara untuk amalan dia sebagai individu, amalan dia sebagai ahli keluarga, amalan dia sebagai ahli masyarakat, amalan dia sebagai ahli negara, semua sekali Rasulullah SAW didik dalam 23 tahun itu. Dan Rasulullah juga didik cara bentuk jiwa. Rasulullah ajak sahabat-sahabat untuk jauhi hasad dengki. Rasulullah didik sahabat-sahabat untuk jauh sifat takabur. Rasulullah didik sahabat-sahabat untuk berkasih sayang, akhlak mulia ini. Jadi ini 3 cabang asasi daripada nama ad-din. Rasulullah SAW bawa apa kata kita? Bawa ad-din. Ad-din tu pecah 3. Kalau kita nak tengok sini detailnya, tak akan lari daripada 3 ini. Setakat ini boleh? Okey. 3 ini, okey. Maknanya Rasulullah SAW, macam mana Rasulullah SAW didik sahabat-sahabat? Rasulullah akan didik melalui ayat-ayat Quran yang turun. Kan? Hari ini turun ayat berkaitan dengan akidah. Besok turun ayat yang berkaitan dengan hukum hakam sekian-sekian. Lusa pula turun ayat yang berkaitan dengan akhlak. Dan begitulah seterusnya dalam masa tempoh 23 hari. 23 tahun. Maknanya berselang-seli. Akan sentiasa diperkukuhkan, akan sentiasa dipertingkatkan. Jadi takkan lari. Rasulullah akan didik sahabat-sahabatnya melalui ayat Quran dan wahyu yang turun. Lepas Rasulullah terang ayat Quran, Rasulullah sampaikan ayat wahyu yang turun, Rasulullah syarah pula ayat Quran tadi. Yang syarah tadi itulah nama dia apa? Namanya as-sunnah. Jadi kalaulah kita akan padang semua ni, kita akan padang. Bila kita tengok Rasulullah SAW ni sebagai Rasulullah SAW, Rasulullah yang akan keluar pada Rasulullah SAW tu satu Al-Quran. Yang keduanya akan keluar syarah kepada Al-Quran. Itulah as-sunnah. Jadi kalau kita padamkan, kita tolak tepi syakhsiah Nabi SAW, kita letak di tepi, yang kita akan ada depan kita ialah apa? Al-Quran dan as-sunnah. Okay. Jadi daripada Al-Quran dan as-sunnah inilah keluarnya segala ajaran dan segala isi daripada ad-din tadi. Faham? Okey. Jadi yang ni pun clear lah, tak apalah, tak payah sebut lah. Sebab apa? Sebab kita akan tengok. Maknanya daripada Al-Quran dan Sunnah inilah keluarnya apa? Al-iman. Daripada Al-Quran dan Sunnah inilah juga keluarnya al-Islam. Daripada Al-Quran dan Sunnah inilah juga keluarnya al-ihsan. Kita nak sampai dah ni. Cuma ni kena faham. Yang ni tempat yang selalu berlaku muskilah dan berlaku salah faham orang. Nak keluarkan kandungan daripada Al-Quran dan As-Sunnah ini kepada isi terhadap panduan-panduan iman tadi, dan nak keluarkan panduan daripada terhadap isi amalan aktiviti-aktiviti tadi, dan nak keluarnya kefahaman daripada Al-Quran terhadap bagaimanakah panduan al-ihsan tadi, yang masa zaman Rasulullah hidup, Rasulullah sendirilah yang akan syarahkan dan terang kepada sahabat-sahabat. Selepas sahabat-sahabat, selepas Rasulullah telah kembali intaqala ila rahmatihil a'la, sahabat tinggalkan kefahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah ini, isi-isi terhadap apa yang ada Al-Quran dan Sunnah ini tinggal duduk dalam jiwa dan minda para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Selepas sahabat-sahabat semua tamat generasi sahabat, pindah pula kepada generasi tabi' dan tabi'in. Begitulah seterusnya.
nak bagi tahu, nak keluarkan ini, Al-Quran dengan sunnah ini datang dalam bahasa Arab. Okey. Dia datang dalam bahasa Arab. Dan yang keduanya, kita dah sebut tadi, nak faham bukanlah boleh faham secara mudah-mudah. Dia ada kaedah untuk faham. Dia ada disiplin untuk hurai dan olah kandungan Quran untuk kita sampai kepada isi dan maklumat tadi. Boleh faham sangat ni? Jadi perlu kat sana nama dia yang disebut sebagai ilmu usulul fiqh. Jadi ilmu usul fiqh dengan lughah duduk di sini, di tengah-tengah ni. Kat ni kita tulislah al-lughah al-arabiyah. Kat sini dia akan datang ilmu usulul fiqh. Ini kita dah dapat dua ilmu. Ilmu yang pertama yang penting untuk dapat keluarkan, untuk sampai kepada matlamat manusia ni, untuk sampai kepada boleh faham kandungan Quran Sunnah, untuk keluarkan isi terhadap iman tadi, ialah kok mana pun takkan lari daripada ilmu lughah Arabiyah dan takkan lari daripada keperluan untuk ilmu usul fiqh. Sebab apa? Ilmu usul fiqh ni lah yang ajak disiplin kita cara nak faham teks-teks daripada Al-Quran dan Sunnah. Kalau tak ada ilmu usul fiqh, tak ada lughah Arabiyah ni, takkan dapat faham. Takkan dapat faham dengan tepat dan betul. Yang ni yang akan, bila lughah tak ada, bila usul fiqh tak ada, tak boleh faham Al-Quran, tak boleh keluarkan isi. Tak akan mampu untuk keluarkan isi terhadap segala kandungan dan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah tadi. Jadi mulalah. Cuma masa zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, tak nampaklah pecahan ni secara satu-satu. Sebab benda tu dah wujud secara bercampur lah. Faham? Jadi bila segala kefahaman yang ada pada sahabat, kita tak dalam generasi sahabat. Generasi sahabat, kita tak generasi 1. Kemudian kurun kedua, generasi tabi'in. Kurun ketiga, generasi seterusnya lah. Segala maklumat dan kefahaman terhadap iman, Islam, ihsan tadi wujud dalam masyarakat Islam. Dan kita nak pindahkan kepada generasi yang akan datang, generasi seterusnya ni. Nak pindah ini perlu untuk kita catat dan perlu untuk kita rekod dalam bentuk tulisan. Perlu untuk kita karang dalam buku yang khas. Perlu untuk sentiasa diulang kaji dan disemak, kemudian ditulis dalam bahasa yang lebih mudah difahami untuk generasi yang akan datang. Begitulah seterusnya. Yang penting maklumat yang ada pada Al-Quran dan Sunnah ni yang difahami oleh sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ini boleh dipindahkan kepada generasi yang akan datang secara tidak lari kefahaman tadi, secara kefahaman yang tepat dan benar. Sebab itulah mulalah ulama-ulama mengarang maklumat-maklumat tadi, merekodkan maklumat-maklumat tadi untuk dipindahkan kepada generasi yang akan datang. Ini yang kita sebut ni secara umum lah, secara mudah nak faham. Kalau nak bincang secara detail, bukanlah masa dia di sinilah. Target kita daripada bincang ni, kita nak tengok peta terhadap ulum syariah ni. Mulalah untuk ilmu iman ini, mulalah tabi'in semua mula karang, mula simpul maklumat yang berkaitan dengan apa panduan, kefahaman dan juga pegangan hidup tadi yang telah sahabat-sahabat dan juga para tabi'in ambil dan dapat daripada Rasulullah SAW. Mulalah karang dan rekod. Nama ilmu ni bila dia karang rekod, dia tulis, dia bagilah nama. Dia bagilah nama kepada ilmu tersebut. Ilmu dia lah nama dia ilmu apa? Ilmu tauhid. Nama macam-macam lah. Ilmu akidah, ilmu kalam. Nama tak penting. Bukan nama tak penting, nama banyak tak apa, tapi isi dia satu, nak beritahu yang nama ilmu tauhid dan ilmu akidah dan ilmu kalam ni tadi, fungsi dia, peranan dia ialah untuk himpunkan data-data dan maklumat-maklumat yang diajar oleh Rasulullah SAW terhadap berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan iman dan pegangan hidup, yang diambil daripada mulut Rasulullah SAW dan juga diambil daripada Quran dan Sunnah tu sendiri, dan diambil daripada kefahaman sahabat-sahabat, dan sampailah dipindahkan generasi yang akan datang. Ini nama dia ilmu akidah. Boleh? Yang diajak oleh Rasulullah SAW yang berkaitan dengan aktiviti manusia, yang diajak Rasulullah SAW untuk bagaimana cara manusia beraktiviti di dunia ni, nak buat kerja, nak beramal, nak hidup. Ini nama dia disebut sebagai ilmu apa?
al-fiqh, ilmu fiqh yang diajar Nabi SAW kaitan dengan cara nak didik diri dan nak didik jiwa. Ini yang nama dia yang kaitan disebut ilmu at-tazkiyah, ataupun yang ma'rufnya disebut sebagai ilmu at-tasawuf. Okey. Daripada rajah yang simple ini, secara mudahnya kalau kita nak kira lah, ni bukanlah secara keseluruhan, tapi kalau secara mudahnya kita akan dapati ilmu yang berkaitan dengan ulum syariah ini, syariat ini, bila sebut ulum syariah, ilmu yang berkaitan dengan wahyu yang datang pada mulut Rasulullah ini, takkan lari daripada sumber asal dia apa? Al-Quran dan Sunnah. Tapi Al-Quran dan Sunnah ni bila kita tengok balik segala isi dia, takkan lari daripada tiga ini. Ada isi yang bincang bab iman, ada isi yang bincang bab Islam, ada isi yang bincang bab ihsan. Jadi ilmu yang akan syarah kepada kita tentang isi-isi yang ada Al-Quran dan Sunnah, panduan hidup, ilmu yang pertama ilmu tauhid dan akidah. Ilmu yang kedua yang akan terang tentang panduan untuk kita beraktiviti di dunia ini nama dia ilmu fiqh ataupun ilmu ahkam. Ilmu yang ketiga yang penting diajak oleh Rasulullah kepada manusia ialah ilmu tentang panduan cara nak bentuk diri dan nak bentuk jiwa. Boleh cakap ni. Jadi yang ni matlamat utama lah, ini isi utama yang kita nak capai. Okey, kita tahu juga sumber semua ni datang daripada Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah datang dalam bentuk lughah, dalam bahasa Arab. Jadi perlu kepada ilmu yang keempat untuk faham Quran dan Sunnah. Itu perlu kepada ilmu lughah Arabiah. Kemudian kita pun faham juga nak faham Al-Quran dan Sunnah itu tak boleh buat-buat pandai. Kena ambil kaedah dan disiplin yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW sendiri, dan juga telah diajak Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabat cara bagaimana nak guna kandungan Quran dan Sunnah ni. Ulama-ulama himpunkan dan rekodkan daripada apa yang wujud pada zaman sahabat dan tabi'in, daripada zaman Rasulullah sendiri. Itulah dikarang tentang ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh ni nak bagi faham mudah cara bagaimana kita nak faham teks-teks Al-Quran dan Sunnah. Jadi dah berapa lah? 5. Yang last sekali kita akan masuk adalah ilmu yang berkaitan dengan Quran dan Sunnah sendiri. Sebab ini sumber asasi. Kalau ilmu yang berkaitan dengan Quran ni, dia akan ada ilmu yang berkaitan, yang pertama cara nak baca. Cara nak baca dan cara nak sebut. Ini datang ilmu al-qiraat wa tajwid ni. Apa? Al-qiraat wa. Kemudian datang juga ilmu yang keduanya, ilmu yang kita baru-baru ni, yang secara mudah lah ni kita bincang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran tu sendiri. Apakah Al-Quran, bagaimanakah cara bentuk dia turun, cara bagaimana ayat dia turun di mana, yang berkaitan maklumat berkaitan dengan Quran lah. Itu nama dia ilmu ulum Al-Quran. Dan yang ketiganya yang memang tak boleh, ilmu yang nak syarahkan makna Quran, nak terangkan makna Quran tu secara satu persatu, harfan bi harfin. Itulah sebut dia ilmu apa? Ilmu tafsir. Cuma kok mana pun Al-Quran tidak ada masalah. Sebab Al-Quran datang kepada kita dalam bentuk yang diyakini. Sebab apa? Beribu-ribu orang nakalkan Quran pada zaman sahabat, pada mulut Rasulullah SAW, pada zaman tabi'in. Tak diragui. Datang tu dalam keadaan memang kita tak perlu petikaikan kandungan dia. Sebab datang dalam keadaan memang tidak boleh diengkar. Sebab kalau jadi ni nak sebut bahasa mudah, sebab ramai kawan-kawan kita ni mungkin sahabat-sahabat daripada kuliah tip. Bila satu peristiwa berlaku di satu tempat, kalau seorang saja mai habaq kat kita, mai bagi tahu kepada kita, jadi mungkin kita boleh petikai lagi. Kita boleh buat argumentation, bincang dengan dia. Kita kata boleh jadi awak salah faham, ataupun boleh jadi awak tipu saya. Jadi peristiwa yang berlaku tadi, walaupun kita tak tengok, orang sampaikan maklumat tu masih boleh dipetikaikan. Tapi kalau dah sampai 10 orang ataupun 20 orang yang mai bagi tahu benda yang sama, masa tu kita ragu-ragu lagi tak kepada kandungan tadi. Kita takkan ragu-ragu. Yang ni nama dia at-tawatur. Jadi Al-Quran tak perlu kepada ilmu yang untuk terang tentang bagaimana dia sampai kepada kita.
Tak perlu kepada ilmu yang nak tashihkan. Tak perlu pada ilmu yang untuk pastikan benar atau tidak benda tu sampai pada kita. Jadi Al-Quran tak perlu pada ilmu itu. Yang perlu kepada ilmu yang dimasukkan untuk pastikan pastikan dia punya sahih ke tidak benda itu sampai pada kita, benda itu betul atau tidak, ialah as-sunnah. Yang inilah ilmu namanya ilmu ulumul hadis, ataupun disebut mustalahul hadis. Ilmu mustalah hadis ni peranan dia apa? Kita apa yang diucapkan Rasulullah SAW bila Rasulullah SAW syarahkan Al-Quran tadi, didengar oleh sebahagian sahabat. Ada sahabat lain pergi kerja, ada sahabat lain pergi perang. Jadi masalah untuk memindahkan ucapan Rasulullah ni kepada orang seterusnya, tidaklah orang kata apa, yang tidaklah seperti mana berlaku pada Al-Quran. Al-Quran ni berlaku dalam keadaan dipindahkan dalam disebut jam'un an jam'in, ramai-ramai nakalkan pada ramai-ramai. Jadi tidak ada keraguan pada tidak perlu kepada kita nak semak sahih tak sahih. As-sunnah dia dinakalkan dalam keadaan jumlah yang tak cukup tadi. Memanglah kita cerita cara panjangnya, sunnah ni adalah juga sunnah yang mutawatir. Itu pakat belajar belaka kan, masa SPM dulu. Cuma kita nak bincang ni secara sunnah, secara umum dan keseluruhannya, perlu kepada semakan, perlu kepada kaedah untuk kita pastikan betul atau tidak benda ni diucapkan Rasulullah SAW. Ilmu yang bincang bab ini, bincang tentang cara bagaimana kita nak semak, bagaimana kita nak semak hadis tu betul atau tidak, bagaimana hadis tu dipindahkan pada kita untuk kita kaji, boleh pakai atau tidak, boleh disabitkan atau tidak, betul Rasulullah SAW sebut. Ilmu ni yang kita akan belajar adalah ilmu ulumul hadis ataupun mustalah hadis. Yang keduanya ilmu biasalah, ilmu yang akan syarahkan makna Al-Quran dan hadis tadi. Syarahkan makna Al-Quran dan hadis tadi itu kitab-kitab syuruh lah. Okay. Yang penting untuk kita faham, kita tolak tepi yang ilmu-ilmu ni. Bila sebut ulum syar'iyah, bila kita sebut ilmu-ilmu syariat ni, mana ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran dan Sunnah. Sama ada ilmu disebut terangkan isi dia secara direct, isi kandungan dia tadi, isi iman, nama dia ilmu tauhid. Ilmu yang bincang tentang isi dia secara direct, itulah untuk panduan amalan tadi, ilmu fiqh. Ilmu yang bincang isi dia, isi datang daripada Quran dan Sunnah. Sebab tu anda sebut tadi, apa saja ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah, sama ada dia itu yang berkaitan dengan isi direct, isi terus kandungan Quran dan Sunnah tadi. Bahagian yang ketiga yang dibawa oleh Quran dan Sunnah tadi, nama dia ilmu ihsan ni, nama dia ilmu tazkiyah dan tasawuf. Ilmu yang duduk level ini, level kedua ni tadi, disebut ilmu al-alah. Sebab apa nama ilmu alat ataupun ilmu wasilah? Sebab daripada alat inilah kita boleh keluarkan kandungan-kandungan tadi dengan tepat dan betul. Ilmu lughah ni perlu dipelajari. Sebab apa? Sebab nak faham Quran dan Sunnah tadi perlu kepada kemahiran dalam lughah Arabiah. Begitulah juga nak boleh faham Quran dan Sunnah, nak keluarkan isi tadi, perlu kepada ilmu usul fiqh untuk kita faham dengan tepat makna daripada kandungan Quran dan Sunnah. Jadi kita ada 5. Dan begitulah juga kita ada ilmu yang berkaitan dengan Quran sendiri, kita buat secara mudah lah, tak payah sebut satu-satu detail tadi. Dan juga ada juga ilmu yang berkaitan dengan Sunnah. Yang ni yang saya sebut ini, yang kita buat rajah ini secara lebih kurang dan secara mudah nak faham kalau kita nak letak peta itu, peta ilmu-ilmu Islam ini, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat ini. Dan rajah ini saya ambil daripada karangan Al-Fadhil Syekh Dr. Muhammad Hassan Al-Syafi'i, salah seorang ulama besar di Azhar lah. Dia karang dalam kitab Al-Madkhal ila Ilmil Kalam. Dia terang tentang kharitah, dia terang tentang peta dan juga rajah bagaimanakah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu syarak ini. Saya ambil ni dan ubah sikit lah, nak bagi mudah faham. Setakat ni okey, kita masuk sikit bahagian kedua. Berapa lama dah? Okay. Yang keduanya kita bincang di sudut, okey, Ustaz,
ilmu yang banyak ini, saya nak kena ambil yang mana satu? Saya nak belajar yang mana? Adakah semua orang Islam ni perlu belajar semua sekali? Yang ini, kalau kita letak, kalau ulama-ulama dia akan sebut yang wajib fardu ain, fardu ain, yang maknanya semua orang Islam kena belajar dan semua orang Islam kena tahu, tak akan lari daripada 1, 2 dan 3 ini. Maknanya tak kira bidang, sama ada bidang pengajian Islam ataupun bidang pengajian pengajian tib ke handasah ke yang bukan pengajian ulum syariah tadi, kok mana pun dia kena ada bahagian ilmu yang berkaitan dengan iman, kena ada bahagian ilmu yang berkaitan nak betulkan amalan dia, al-fiqh tadi, hukum hakam tadi perlu tahu. Dan yang ketiga, dia kena tahu tentang ilmu yang berkaitan dengan al-ihsan ni tadi, bagaimana nak bentuk jiwa dan hati dia, bagaimana nak buang sifat-sifat mazmumah dan bagaimana nak isi dengan sifat-sifat mahmudah. Cuma qadar dia taklah banyak. Qadar yang perlu dalam bahagian iman ni qadar asas yang dapat pastikan dia betul dia punya pegangan hidup dia. Tahu setakat yang basic yang perlu untuk betulkan akidah dia. Contohnya perlu tahu tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, perlu tahu tentang sifat-sifat Rasulullah SAW, perlu tahu tentang beberapa nama malaikat. Itu qadar yang perlu dia tahu. Qadar yang detail, yang mendalam yang kaitan dengan ilmu ni, semua yang masuk level fardu fardu kifayah. Boleh? Begitulah juga untuk berkaitan ilmu hukum hakam tadi. Ilmu hukum hakam berkaitan dengan fiqh tadi, yang wajib setiap atas semua kepala orang Islam ni, fardu ain ni, ilmu yang berkaitan dengan yang boleh betulkan dan juga boleh pastikan perkara-perkara yang wajib ke atas dia tu dapat dilaksanakan dengan tepat dan betul. Qadar itu saja. Contoh yang wajib setiap hari, setiap malam sembahyang 5 waktu. Kemudian wajib untuk kita ambil ayat sembahyang dan juga kita mandi wajib. Ini yang memang tak boleh lari, semua orang akan terlibat. Jadi qadar yang wajib dia mengaji daripada bahagian fiqh ini, bahagian itulah untuk betulkan dan tasihkan. Bila masuk bahagian jual beli ustaz, bahagian pergi haji, pergi umrah apa semua sekali itu, yang itu tidak wajib untuk semua orang belajar. Yang haji dan umrah pun wajib fardu ain bila dia nak pergi sahaja. Cuma nak bagi tahu bahagian ilmu fiqh ni juga bahagi dua juga. Ada bahagian fardu ain dan kemudian ada bahagian bahagian fardu kifayah. Bahagian fardu ain makna perkhususan lah. Bahagian bila masuk bahagian perkhususan. Begitulah juga ilmu ihsan. Yang perlu belajar sekadar yang wajib yang boleh betulkan, boleh bagi dia kenal mana satu sifat-sifat buruk yang dia kena elak dan mana satu sifat-sifat baik yang wajib dia pegang. Bagaimana cara nak didik jiwa dan nak didik hati. Kena belajar bahagian ilmu at-tasawuf ataupun al-ihsan ini. Ini cara mudahnya lah 3 ini. Yang lain daripada 3 ini, bila masuk lughah Arabiah, bila masuk usul fiqh, bila masuk mustalah hadis, bila masuk qiraat, bila masuk tafsir, semua sekali itu kesemuanya masuk bahagian fardu kifayah belaka. Boleh cakap ni? Okey. Last yang berkaitan dengan kharitah ni, saya nak sebut apa peranan Al-Azhar Asy-Syarif. Yang ni penting untuk kita sebut. Supaya dapat faham dengan tepat kenapa kita bukanlah bangga dengan Al-Azhar, tapi kita rasa gembira Allah Ta'ala bagi kita duduk dekat dengan Al-Azhar Asy-Syarif. Al-Azhar Asy-Syarif, apa yang Azhar buat? Kita sebut tadi, Rasulullah SAW datang, Rasulullah SAW didik manusia 3 perkara. Rasulullah didik untuk betulkan pegangan hidup dan pemikiran dia. Keduanya Rasulullah SAW didik dan pandu dia dalam bentuk dia nak beraktiviti di dunia ini. Dan yang ketiganya Rasulullah SAW bawa panduan untuk bagaimana untuk dia bersihkan jiwa dia dan bentuk jiwa manusia itu tadi. Ini 3 yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Rasulullah masa Rasulullah didik tadi pindahkan maklumat ini kepada zaman sahabat. Jadi sahabat-sahabat lah yang pegang maklumat-maklumat tadi. Pegang bagaimana apakah kandungan, dan sahabat-sahabat jugalah yang pegang bagaimana cara nak faham, dan juga sahabat-sahabat juga pegang isi itu sendiri, sumber itu sendiri. Ada pada sahabat-sahabat. Kemudian sahabat-sahabat pindahkan semua ni tadi kepada zaman tabi'in. Dipindahkan. Apa yang tepat dan apa yang ada dalam minda sahabat-sahabat tadi dipindahkan kepada tabi'in. Cumanya berlaku mulalah berlaku ada orang yang lari sikit daripada kefahaman yang betul tadi. Dan ada juga yang dah lari jauh daripada kefahaman yang betul daripada 3 benda ni tadi.
tiga-tiga isi tadi. Jadi start pada zaman tabi'in tadi, berlakulah orang kata apa, karangan dan juga apa, pemindahan ilmu ini tadi dipindahkan kepada tokoh-tokoh yang diiktiraf. Tokoh-tokoh yang diiktiraf oleh ummah Islam seluruhnya, ahli sunnah yang iktiraf kata ini tokoh yang memang pakar dalam bidang al-iman. Maksud pakar tadi apa? Maksudnya dia ambil daripada kefahaman yang betul daripada ahli yang betul. Dia ambil daripada tabi'in yang betul. Tabi'in ni pula dia ambil daripada sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat pula ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemindahan daripada sahabat, tabi'in dan juga kepada generasi sampai kepada tokoh-tokoh yang diiktiraf oleh ummah tadi itu berlaku sampailah ke zaman kita hari ini. Yang dapat kemuliaan ataupun yang Allah, salah satu tempat yang Allah bagi kemuliaan yang dapat pindahkan maklumat tadi dengan apa kefahaman yang betul, apa isi yang betul, apa semua itu tadi adalah salah satunya ialah Al-Azhar Asy-Syarif. Al-Azhar ini bila kita semak panduan yang dibawa dalam bidang yang berkaitan dengan tauhid ataupun ilmu kalam, kita boleh cabar dan kita boleh semak dia punya keabsahan dia. Yang kefahaman yang dia ajar tadi tu adakah sampai kepada apa yang dia bawa dari Rasulullah SAW. Kita boleh semak dan kita boleh tengok, memang kita boleh cabar dan dia boleh dibuktikan memang panduan ini bersambung sampailah kepada Rasulullah SAW sendiri. Begitulah juga dalam kefahaman hukum hakam yang dibawa oleh khidmat Al-Azhar, bawa panduan Al-Quran dengan sunnah dan juga semua ni tadi apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, kepada tabi'in dan juga kepada tokoh-tokoh yang diiktiraf oleh umat Islam zaman berzaman. Itu peranan Al-Azhar. Begitulah juga dalam panduan tasawuf semua sekali. Begitulah juga dalam lughah Arabiah. Semuanya sampai kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu sendiri. Al-Azhar dia membawa kefahaman yang mana boleh dinilai dan boleh disemak ketulinan dia. Ketulinan dari sudut kefahaman itu sendiri, dan ketulinan dari sumber itu kita boleh semak sampai kepada Rasulullah SAW sendiri. Jadi itulah sebab kita duk sebut selalu Al-Azhar ini salah satu daripada kiblat kepada ilmu-ilmu Islam ni. Maksudnya kiblat tu bukan nak kata nak berlebih-lebih, nak bagi tahu dia tunaikan khidmat dia kat situ. Kalau kumpulan-kumpulan lain ataupun kita nak sebut madrasah-madrasah lain boleh diterima atau tidak bergantung kepada sejauh mana kefahaman mereka itu bertepatan dengan kefahaman yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan juga yang wujud pada zaman sahabat-sahabat dan wujud pada zaman tabi'in tadi. Bukan nak kata Azhar saja betul. Nak bagi tahu siapa-siapa yang lain, kalau mana dia dapat buktikan kefahaman tadi, sumber tadi itu sampai kepada generasi yang diiktiraf oleh Rasulullah SAW dan diiktiraf oleh umat Islam ini, maka terpakailah. Jadi yang ni sebab tu kita ambil, kita dah sebut selalu kita akan ambil ilmu ni daripada para ulama yang diiktiraf. Faham? Jadi sebab tu nak sampai kepada zaman Rasulullah SAW tu kena kita ambil daripada sumber yang diiktiraf. Dalam umat Islam ni dia ada satu istilah, Fadilatul Syekh Usamah selalu disebut talaqqathu al-ummatu bil qabul. Umat Islam ini telah mengiktiraf, bagi pengiktirafan dan bagi penerimaan secara boleh dikatakan majoriti iktiraf tokoh tadi. Sebagai contoh, dalam kaitan dengan kefahaman berkaitan iman tadi, umat Islam zaman berzaman iktiraf. Antara tokoh yang boleh dipegang dan boleh dipakai untuk kita pastikan maklumat yang kita ambil itu tadi bertepatan dengan apa yang ada pada zaman sahabat tadi, umat Islam iktiraf secara majoriti, umat Islam iktiraf kepada salah satu tokoh dia, tokoh nama dia Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian umat Islam juga secara zaman berzaman tak berbeza pendapat. Zaman berzaman iktiraf salah satu tokoh lagi nama dia Abu Mansur Al-Maturidi. Contoh. Ini dalam bidang ilmu iman dan akidah tadi. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari pindahkan maklumat pada generasi seterusnya. Generasi seterusnya ni ada rekod dia ambil daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Begitulah sampailah kita pada hari ini. Kat tengah-tengah jalan tu Azhar ni himpunkan semua tokoh-tokoh yang diiktiraf tadi dan berpusat di sini. Begitulah juga dalam masalah hukum hakam. Umat Islam iktiraf bahawasanya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal adalah tokoh-tokoh yang diiktiraf dan diterima bahawasanya apa yang mereka bawa di sudut kefahaman dan panduan hukum hakam ni
sampai kepada sahabat-sahabat. Ada rekod kata benar mereka ambil kefahaman ni datang daripada sahabat-sahabat sampailah kepada Rasulullah SAW sendiri. Rekod itu wujud. Dipindah kepada kita sampailah hari ni. Salah satu yang berkhidmat untuk pindahkan maklumat secara tepat ni tadi ialah Al-Azhar Al-Syarif, ulama-ulama Al-Azhar. Begitulah juga dalam masalah cara bentuk jiwa dan bentuk diri ni. Ada tokoh-tokoh yang iktiraf oleh ummah, kata dia ini antara orang yang menghimpunkan maklumat yang tepat daripada sahabat-sahabat dan tabi'in yang diiktiraf. Dialah yang himpun segala maklumat ini dan dia pindah kepada kita, dialah sumber yang boleh diiktiraf. Itulah yang dibawa oleh Azhar sampai hari ini. Begitulah juga dalam masalah bahasa Arab pun sampai kepada apa yang wujud pada zaman Rasulullah itu sendiri. Kalau disiplin-disiplin lughah tadi. Begitulah juga kaedah-kaedah cara nak faham Quran dan Sunnah tadi pun direkodkan dan dihimpunkan bila disemak sampai kepada apa yang wujud pada zaman sahabat dan zaman tabi'in cara untuk faham Quran dan Sunnah. Itu yang dibuat dan dikhidmatkan oleh Al-Azhar Al-Syarif. Begitulah juga ulama-ulama Islam zaman berzaman. Jadi boleh faham sekat ni. Inilah secara lebih kurang dan juga secara kasarnya gambaran kepada ulum syar'iyah tadi. Gambaran kepada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kita nak faham Islam ini. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan apa yang kita nak faham daripada al-Islam itu sendiri. Sama ada di sudut sumbernya ataupun di sudut bagaimana cara nak memahami sumber tadi, ataupun yang ketiga di sudut isi yang telah dikeluarkan daripada sumber tadi. Jadi selesai secara lebih kurang mukadimah yang pertama. Mukadimah yang pertama kita boleh nampak sedikit sebanyaklah bagaimanakah bentuk peta dia, pembahagian ilmu-ilmu syarak ini. Yang kita akan pilih untuk pengajian kita ni, yang saya diamanahkan untuk bincang dan juga baca dengan sahabat-sahabat, adalah bahagian yang kedua tadi. Kita akan bincang tentang ilmu al-fiqh dan juga ataupun namanya ilmu al-ahkam. Kita nak bincang tentang bagaimanakah panduan syarak, panduan agama Islam ini, panduan yang Islam bagi untuk kita beraktiviti di dunia ini. Ini nama dia ilmu al-fiqh. Jadi fahamlah bila kita sebut kelas fiqh, maknanya kita nak mengaji tentang, kalau kita nak mengaji tentang bagaimanakah cara aku nak buat perkara ini, bagaimanakah cara aku nak buat perkara yang sekian ni pula, bagaimanakah pula cara aku nak buat perkara kedua ni. Aktiviti yang berkaitan dengan aktiviti zahir dan juga aktiviti luaran kita ni. Sekarang ni untuk tambahan sedikit sebanyak sebelum kita tutup majlis, untuk mukadimah yang pertama, kelas pertama ringan-ringan je lah. Daripada tiga cabang ad-din tadi, Fadilatul Syekh Ali Jumaah dia selalu sebut dalam muhadarah-muhadarah dia dan juga dalam kitab-kitab karangan beliau. Begitu juga dalam apa yang selalu disebut oleh anak-anak murid beliau dan sampaikan, dia kata daripada ad-din tadi, daripada pecahan ad-din tadi, kita boleh letakkan manusia ini dia ada tiga tanggungjawab yang perlu dia laksanakan, yang Allah Ta'ala perintah pada dia. Kalau kita boleh pecahkan secara general, takkan lari daripada tiga ini. Semua manusia, khususnya orang Islam, dia tidak boleh lari daripada tiga matlamat ni, perlu dia laksanakan. Ini perintah Allah Ta'ala pada dia. Yang pertamanya, dia perlu betulkan prinsip hidup dan cara pemikiran dia. Yang keduanya, dia kena betulkan cara beraktiviti di dunia ni bertepatan dengan kehendak Allah Ta'ala tadi. Dan yang ketiga, dia kena bentuk jiwa dia, dan dia kena bentuk diri dia. Yang ni yang disebut oleh Fadilatul Syekh disebut sebagai maqasidus syari'. Kita ada maqasid syariah, lainlah kita bincang, itu cerita lain. Kemudian maqasidus syari', maknanya apa yang Allah Ta'ala nak daripada kita. Yang pertamanya yang kita sebut betulkan prinsip hidup dan pemikiran tadi, dia sebut at-tauhidu wal ibadah. Ibadah kat sini bukan maksud ibadat solat tadi ni, maksudnya yang pertamanya manusia mestilah iktiraf Allah Ta'ala sebagai Tuhan dan pencipta, dan dia mesti iktiraf diri dia tu sebagai hamba. Ini pemikiran orang Islam yang pertama. Ini tanggungjawab manusia yang pertama. Manusia mesti mengaku Allah Ta'ala sebagai Tuhan dan mengaku kata kamu tu sebagai hamba. Ini tanggungjawab yang pertama disebut apa? Matlamat pertama at-tauhid wal ibadah. Matlamat yang kedua ataupun tugas yang kedua manusia kena buat di dunia ini, khususnya orang Islam ni, yang pertama disebut imaratul ard. Kita kena imarahkan bumi ini.
kita kena hidupkan bumi ni. Kita kena takbir bumi ni. Imarah tadi ni beraktiviti lah. Kita tak boleh duduk saja dalam dunia ni. Ada kerja yang kena buat. Jadi tanggungjawab manusia kita, dia kena bangunkan bumi ni bertepatan dengan kehendak Allah Ta'ala tadi. Inilah yang tanggungjawab untuk tunaikan imaratul ard ni diterangkan dalam ilmu hukum hakam, ilmu fiqh. Tanggungjawab untuk betulkan pemikiran tadi diterangkan dalam ilmu tauhid dan akidah. Dan yang ketiganya, matlamat dan tanggungjawab manusia yang mesti buat ialah mesti tazkiyatul anfus. Dia mesti betulkan diri dia, dia mesti baiki jiwa dia, dan dia mesti isi hati dia dengan perkara-perkara yang diperintah oleh syarak, perkara yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Tanggungjawab yang ketiga mesti ada tazkiyatul anfus. Ilmu yang terangkan dan ajak kita bagaimana cara nak tunaikan tanggungjawab tazkiyatul anfus ni secara tepat dan betul. Ini yang dibawa oleh ulama-ulama dalam ilmu at-tasawuf. Jadi secara lebih kurangnya kita insya-Allah untuk kelas yang akan datang, bila kita dah sekarang ni clear lah kelas pengajian kita di sini, yang kita akan masuk dan kita akan bincang ialah ilmu fiqh. Yang tu untuk terangkan tentang bahagian imaratul ard. Okay, tambah sikit. Bila saya sebut tadi masalah kata ilmu ni fardu ain, ada ilmu fardu kifayah, sahabat-sahabat kena faham. Janganlah rasa yang fardu ain lepas ni tak payah mai lah yang lain-lain. Kelas usul fiqh tinggallah. Sebab usul fiqh tu pun rasa perkhususan. Kelas ulum hadis lagilah ustaz, lagilah tak payah dak. Ilmu-ilmu ini perlu diketahui walaupun memang tak fardu ain, tapi kalau dapat diketahui oleh sahabat-sahabat, maknanya kita dapat selesaikan banyak masalah yang timbul hari ni. Hari ni berbalah tentang nak faham hadis ni, yang ni kata macam ni. Kalau ramai kita dapat keluar generasi yang memahami secara lebih kurang ataupun secara asas apa itu usul fiqh dan bagaimanakah cara nak faham Quran dengan sunnah, kita akan dapat selesaikan krisis yang berlaku dalam umat Islam. Begitulah juga kalau kita dapat faham tentang ilmu ulum hadis tadi, mustalah hadis tadi, kita dapat faham mustalah hadis tadi, kita dapat selesaikan isu-isu yang ditimbulkan oleh orang-orang yang cuba nak meragukan kita kepada Quran dan sunnah. Jadi penting, ada peluang, kita ada masyayikh kita, khususnya Fadil Ustaz Hairul Nizam yang mengajar usul fiqh, ambil peluang datang ramai-ramai walaupun kita pelajar tip. Dengan kita datang itu mungkin kefahaman kita tadi, kita dapat bentuk ramai orang yang boleh jelaskan kekeliruan-kekeliruan yang timbul dalam dunia Islam hari ini. Yang pentingnya kita sendirilah. Jangan duk kata ustaz kerja tu mai fiqh dengan akidah dah lah. Sebab yang tu saja yang penting untuk kami. Tak. Ambil peluang yang mana ada dan yang mana mampu. InsyaAllah kita doakan Allah Ta'ala bimbing kita semua dan Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada kita. Jadi cukup sekat tu dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الله الله على الأزهر الله 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 أكبر الدنيا كمن واكثر لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله مين على مصر مين يبعت سلام في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء تقدر تقول ما تشاء.